Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu kalam ini membahas masalah-masalah keimanan dengan mempergunakan kaedah-kaedah akal ataupun falsafah. Munculnya ilmu ini dalam Islam setelah Islam tersebar kepada bangsa-bangsa yang bukan Arab, yang telah lebih tinggi kebudayaannya. Mereka sentiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai dasar-dasar keimanan dengan mempergunakan kaedah-kaedah falsafah. Ya, di mana di antara yang berkembang ialah ilmu kalam. Dan pada zaman pemerintahan Bani Umayyah ini, wilayah Islam itu telah menyebar dengan luasnya. Pada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, yakni di zaman Khulafa'ur Rashidin, Islam telah pun menakluk ke seluruh dunia. Membawa kepada zaman Uthman, pergi kepada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, masuk kepada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian pergi kepada anaknya sesudah itu dan sampai ke zaman Walid bin Abdul Malik ini. Ilmu-ilmu falsafah itu sudah mulai masuk dengan begitu luasnya di negara-negara Islam. Ilmu-ilmu daripada Greek, daripada Yunani, nama-nama seperti Aristotle, Socrates, Pluto dan sebagainya, yang dikira ahli-ahli falsafah dunia pada masa itu dan juga pada hari ini. Maka pemikiran-pemikiran mereka ini menyerap masuk. Dan mereka mempunyai ramai dari kalangan pengikut-pengikut mereka. Dan mereka bersama dengan hujah-hujah yang mereka bawa secara falsafah. Maka bila berdepan dengan ajaran Islam, mereka mengajukan persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan, huraian pembahasan melalui pendekatan falsafah. Approach inilah yang menyebabkan secara tidak disedari atau disedari lahirnya ilmu kalam bagi menghadapi serangan kedatangan falsafah yang kadang-kadang nampak seperti ada faktanya tetapi tergelincir jauh daripada kebenaran yang dikendaki oleh syarak. Apalagi sebahagian besar dari ahli falsafah ini menghujahkan Islam dengan mengaitkannya kepada keimanan, kepada hukum-hukum ketuhanan, kepada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga telah membentuk satu dimensi budaya di istana-istana yang didiami oleh para gubernur pada masa itu, pertandingan dengan ahli-ahli falsafah ini di antara ulama Islam dengan mereka. Diadakanlah pembahasan-pembahasan ilmiah secara sihat, sehinggalah membawa kepada zaman Imam Abu Hanifah. Makanya kalau kita melihat Abu Hanifah itu, dia membawa pendekatan hujah-hujahnya secara ra'yu, yakni secara menggunakan akal. Bukan mengakal-akalkan Al-Quran, tetapi pendekatan itu masuk melalui cara bagaimana mereka masuk. Gitu. Sepatah kata Khalid Ibn Al-Walid radhiyallahu an, panah lawan panah, pedang lawan pedang.
Ini kalimah Khalid ibn al-Walid. Makanya kalau falsafah masuk secara falsafah, maka lahirlah ilmu kalam bagi menghadapi serangan-serangan ilmu falsafah. Sehingga ada di kalangan ulama, nanti kemudian kita akan lihat, mengarang dan menulis kitab-kitab falsafah. Dengan kita tidak menafikan bahawa Islam adalah ad-din. Islam adalah dinullah. Tetapi Islam juga mengandungi falsafah-falsafah kehidupan yang sangat hebat. Namun Islam itu bukan ilmu falsafah, bukan. Dia ad-din. Tapi dalam menghadapi falsafah, Islam juga ada kaedah dan cara pendekatannya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Pembahasan yang berterusan secara berzaman lamanya. Ilmu kalam memainkan juga peranan yang besar kerana lahirnya gulungan-gulungan yang mengambil pendekatan falsafah ini di kalangan orang-orang Islam sendiri yang memiliki kekuatan hujah secara Al-Quran, tapi difalsafahkan semuanya. Maka Imam Abu Hanifah, anak-anak muridnya, berhadapan serangan falsafah ini. Ini terjadi di zaman itu. Kalau macam di zaman kita ini, berlaku serangan ideologi yang dahsyat, menyerang pemikiran umat Islam. Maka kita menghadapi dengan menghujahnya pula secara menunjukkan kelemahan-kelemahan ideologi itu. Begitulah kaedah-kaedah dan pendekatannya. Ilmu kalam ini berkembang berdasarkan pemahaman ulama pada zaman yang berkenaan. Kalau kita susul sejarah, ianya bermula daripada kumpulan Khawarij. Khuruj keluar. Khawarij ini apabila terjadi perselisihan khilaf di kalangan Muawiyah dan Sayyidina Ali, ada yang berpihak kepada Muawiyah, ada yang berpihak kepada Sayyidina Ali. Makanya dalam ramai ini pula, dalam yang berpihak-pihak ini, ada yang merasakan bahawasanya kalau saya berpihak ke Sayyidina Ali, saya bermusuh dengan Muawiyah. Kalau saya duduk dengan Muawiyah, semacam menentang Sayyidina Ali pula. Maka untuk selamat khuruj, saya keluar ajalah, cari jalan keluar. Itu mereka keluar daripada Ali ada, daripada Muawiyah pun ada. Mereka bersatu, terbentuklah kumpulan Khawarij. Awalnya hanya keluar kerana memprotes tak setuju aja. Tapi akhirnya mereka memiliki fiqh mereka sendiri, pandangan mereka sendiri, hujah-hujah mereka sendiri. Dan lahirlah masa itu kafir mengkafir dan sebagainya. Namun dalam itu, bila berhujah itu masuk ilmu falsafah ini. Dan daripada itu bermula juga ilmu ini daripada Khawarij. Murji'ah. Ini dalam sejarahnya. Mu'tazilah. Asy'ariyah. Ini penyiasatnya Imam Abu Hasan Asy'ari. Kemudian Maturidiyah. Pengasasnya Imam Abu Mansur. Begitu juga ada Salafiyah. Jabariyah. Dia ada. Faham Bukhara ada. Ini ada dalam sejarahnya. Di samping Wahabi yang ditubuhkan, digerakkan juga oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini dalam sejarahnya. Sejarah kelahiran ilmu kalam ini daripada bahana dan suasana politik dan parti pada masa itu. Inilah yang berbeza dengan ilmu fiqh. Kalau ilmu fiqh, dia lahir daripada perbualan dan perbuatan masyarakat. Itu ilmu fiqh. Ya, silsilah ilmu, bukannya ceramah. Ini asal yang disebut oleh ulama. Tapi catatan kitab-kitab yang
dibuat oleh para ulama, yakni ilmu itu dimulakan dengan penulisan. Kita pagi ni pun saya membaca penulisan, kan? Yang ditulis oleh orang lain, melalui penulisan mereka itu saya kembang-kembangkan, saya sebarkan, saya kongsikan. Begitu juga ulama-ulama, ustaz-ustaz yang lain. Semuanya mengajar refer kepada kitab. Kitab itu penulisan. Nah, jadi ilmu itu dia berkembang melalui penulisan. Bukan ceramah sahaja. Ceramah ni datang kedua selepas adanya penulisan itu. Ilmu kalam ini penting. Ya, kerana ianya membantu ke arah pelaksanaan hukum dalam kehidupan umat Islam. Umpamanya sekadar contoh. Ya, kalau kita mengambil ayat berhubung dengan mencuri. Ya, lelaki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri, hendaklah dipotong tangannya. Persoalannya, adakah semua lelaki, semua perempuan mencuri kena potong tangan? Kemudian yang kedua, maknanya termasuk semualah. Apakah daripada umur 1 tahun pun kena potong tangan juga? Kemudian kalau kata potong tangan di mana? Tangan ni kira-kira daripada bahu sampai ujung ni. Apakah potong sini? Adakah potong takat siku? Atau potong tu di bahu ke di mana? Itu tangan semua. Nah, di sinilah peranan ilmu kalam. Dan ini ulama-ulama yang membahaskannya. Dan itu dalam bidang ataupun lingkungan para ulama. Kita orang awam, jangan melangkah masuk ke situ. Takkan termampu kita. Ya, kalau tidak nanti kita hanyut dengan tak faham atau sesat. Itu saja. Dia memerlukan ketajaman pemikiran yang sangat luar biasa atas apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya ilmu kalam ini membantu ya ke arah pelaksanaan hukum Allah dalam kehidupan umat. Di antara tokoh-tokoh ulama ilmu kalam adalah Wasil bin Ata' Abu Huzail Al-Jubba'i dan An-Nazam. Ini dari kalangan Mu'tazilah. Dia biasanya ahli dalam bidang ilmu kalam ni. Mereka sangat mahir dalam berhujah. Sebab itu disebutkan bahawa memang Mu'tazilah menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Jabariyah, Qadariyah semua ni. Kita tolak. Pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menerima fahaman mereka. Kita menolaknya. Tetapi ahli-ahli sejarah dan pengkaji ilmu menyatakan, kita terpaksa mengakui bahawa dunia terhutang budi dengan kelompok-kelompok ini. Kerana melalui mereka ini, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah inilah, akhirnya lahir ilmu kalam. Ilmu falsafah itu. Hasil pembahasan-pembahasan secara akliyah ini. Di antaranya lagi, Hasanul Basri, Abul Hasan Al-Ash'ari, Al-Maturidi, dan Hujjatul Islam, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Nah, itu dari kalangan kelompok-kelompok ahli sunnah wal jamaah. Dan ilmu kalam ni tidak semua orang mampu menguasainya. Ya, dia bidang yang terlalu luas.